Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput masuk dulu korang semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap skrin dan share dulu live kita. Share live korang. Sambil share live korang tap skrin dulu. Terima kasih yang sudi masuk ke live saya. Pada yang nak naik nanti jangan segan-segan naik di atas ni. Orang PN ataupun mana-mana bergali yang lalu, kalau rasa nak singgah tu silakan. Tanpa segan silu, tak payah nak bermekak dekat belakang, main sound kat depan. Kalau nak saman ke, nak apa ke, cabar depan-depan boleh saja, kita tak ada masalah. Wah. Okey. Esok Kanun 302, Kanun Kesiksaan. Walaupun hukuman mati mandatory sudah dimasukkan, tapi hukuman mati masih boleh dijatuhkan mahkamah, katanya. Ini yang saya bacalah. Jabatan Peguam Negara merujuk kepada kes kemalangan jalan raya yang berlaku pada 15 September 2023 berhampiran sekolah menengah Kebangsaan Jati, Jalan Taman Jati 1, Ipoh, Perak. Di antara sebuah kereta yang dipandu seorang pegawai kanan polis, iaitu suspek tersebut, dengan sebuah motosikal yang ditunggang oleh seorang pelajar SMK Jati, yang menyebabkan kematian pelajar yang berumur 17 tahun tu. Setelah membuat penelitian, hasil siasatan dan keterangan yang dikemukakan Kertas Siasatan, terdapat keterangan yang mencukupi bagi kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan terhadap suspek. Akan dituduh secara tentatif di bawah Seksyen 302 di Mahkamah Magistrate Ipoh, Perak pada 18 Disember 2023. Maknanya esok. Maknanya besok. Okey, silakan naik Hanif 92. Ya, tak boleh. Macam mana nak pin ni? Okey, pin ni sekali. Saya tunggu Hanif 92 untuk naik. Jom kita bersembang. Sembang-sembang aja, tak ada masalah. Jom Hanif. Okey, jadi esok akan didakwa di bawah Seksyen 302. 302 ni hukuman mati mandatory memang dah dimasukkan lah. Seperti yang kita katakan tadi, seperti yang saya semak. Okey. Pada tahun 2010 kita dikejutkan dengan satu kes seorang pelajar sekolah berumur 14 tahun ditembak mati di kepala oleh polis. Kesalahan beliau memandu kereta tengah malam sampai bergeser dengan kereta lain. Polis mengejar beliau di sekitar Shah Alam tau. Dan hampir sampai ke rumah, polis lepaskan tembakan ke tayar dan juga kereta. 19 dah semuanya. Satunya kena tepat kepada adik Aminur Rashid. Beliau meninggal di tempat kejadian. Dan apa jadi dengan kes itu? Di peringkat Mahkamah Rayuan, pegawai polis itu dibebaskan. Pegawai tertinggi polis tak nak minta maaf kepada keluarga, dan pampasan diberi hanya 114,000 saja. Suatu kes yang sampai hari ini orang bercakap. Dan terjadi lagi satu peristiwa duka yang kita dengarkan berkenaan dengan seorang pegawai kanan yang telah terbunuh tingkatan 5. Seorang pelajar sekolah tingkatan 5 telah terbunuh ketika masih berpakaian sekolah di depan sekolah. Bapa dia memang meraunglah kan. Dan anaknya meninggal dilanggar oleh seorang pegawai polis kanan. Kesalahannya pakai motor dengan exhaust pipe. Dalam undang-undang ada prinsip proportionate ataupun setimpal. Apa saja tindakan penguasa perlu setimpal dengan tindakan. Tak boleh dikenakan tindakan ataupun kita tidak boleh bertindak sendiri. Kita ada undang-undang kan. Jadi adakah
kita tengok hari ni apa yang pegawai kanan itu buat, adakah setimpal dengan kesalahan adik tu yang hanya menggunakan exhaust bising kan. Mana sifat ihsan kita untuk mendidik? Kes ini tak boleh dibiarkan lah. Saya rasa sangat sedih lah setiap kali saya tengok video berkenaan dengan bapa dia menangis tu kan. Rasa macam, ya Allah sebab weh. Dan kita kadang-kadang dalam kita tak, aku rasa macam gelap lah pula. Tak buka lampu punya satu lagi. Baru nampak. Dan kita nak yalah, berpolitik jugalah. Kadang-kadang benda yang macam ni sangat menyayat hati sampai menyentuh perasaan rasanya. Dan ini adalah sangat tak boleh terima lah kalau jadi dekat keluarga kita kan, macam mana kan. Itulah, kakak dia sendiri pun berada di situ. Dia ingat yang berada di situ adalah pegawai perubatan, tapi tidak. Okey, lepas tu puak-puak walaupun ni dia bising pula berkenaan dengan kononnya boleh memikat, boleh menggoda isteri orang dan sebagainya. Okey, kan Seksyen 498 ni, kanun keselesaan tetapkan mana-mana orang yang mengorat dan membuat hubungan dengan isteri orang boleh dikenakan hukuman 2 tahun penjara. Minggu ini Mahkamah Persekutuan batalkan seksyen ini kerana pertama, melanggar konsep kesaksamaan jantina dalam perkara 8 perlembagaan. Ini kerana kesalahan tersebut terpakai hanya kepada lelaki. Perempuan yang memikat lelaki orang bukan satu kesalahan. Menolak konsep isteri, harta ataupun pemilikan kepada seorang lelaki di mana hanya lelaki saja berhak dan mendapat keadilan sekiranya berlaku kecurangan dalam perkahwinan itu sendiri kan. Jadi ramailah yang melompat, katanya ketua hakim negara ni liberal lah, apalah dan sebagainya. Thank you Zuhairi. Nak galakkan seks bebas lah, macam-macam lah kan. Padahal dia tak tahu seksyen itu dibuat sejak sekian lama. Dan ini adalah berkonsepkan dalam kitab Injil. Ini adalah berdasarkan, saya cakap ni berdasarkan tulisan Kak Liana Marzuki. Boleh tengok sendiri kenyataan tulisan dia dekat Facebook. Dia kata seksyen ini dibuat sekian lama, daripada zaman penjajah lagi kan. Sekian lama dah diwujudkan undang-undang ini. Kata walaupun tak nak undang-undang penjajah kan, tapi berteraskan konsep kitab Injil ataupun Bible. Ia adalah satu hukum dalam the Old Testament. The Old Testament. Kan, you shall not covet with your neighbor's wife. Diterjemahkan, anda dia kata janganlah cuba nak memiliki isteri jiran. Jadi di zaman Victoria, England kurun ke-19, Kak Liana menulis, isu isteri golongan bangsawan dicuri dan dibawa lari oleh golongan bawahan. Yang perkara ini berlaku sangat meluas lah. Jadi sampai mereka perlu buat satu undang-undang untuk menyatakan bahawa ia adalah satu kesalahan jenayah dan boleh dikenakan tindakan. Tapi kesalahan itu satu hala je. Kalau suami digoda oleh perempuan lain, tak pula dikenakan kesalahan yang sama. Jadi ini adalah macam undang-undang 2 darjat lah kan. Orang perempuan nak juga melindungi laki dia, tak nak laki dia digoda oleh perempuan lain. Makanya pada tahun 1960 England dah batalkan undang-undang ini. Negara Commonwealth lain yang ikut undang-undang British ni pun turut sama. India, Australia, New Zealand, Singapura dah lama dah buang seksyen ini daripada undang-undang mereka, kecuali kita. Kita baru saja buat. Jadi yang tinggal guna seksyen ini adalah negara Nigeria, masih ada, dan beberapa negara Afrika. Dan yang lain lah, yang demokrasi undang-undangnya belum matang lagi. Jadi ustaz-ustaz ni marah kenapa ini dibatalkan. Jangan risau ustaz, kita ada enactment di bawah syariah. Biar pi mereka batal. Dalam undang-undang syariah ada peruntukan untuk kesalahan tersebut dan terpakai kepada dua-dua. Terpakai kepada isteri yang digoda lelaki lain dan juga terpakai kepada lelaki lain yang digoda oleh perempuan, suami yang digoda oleh lelaki lain. Saya dia macam itu. Kalau ada orang mengurat suami ataupun isteri anda dan cuba runtuhkan rumah tangga anda, ustaz boleh lapor kepada Jabatan Agama. Ia tertakluk kepada Seksyen 37 Akta 559. Di Selangor ada 34 enactment. Di Kelantan pun saya rasa lebih 30 lebih enactment lah. Cuma ialah walaupun kata
undang-undang Islam lebih adil kan. Jadi kalau lebih adil, apa yang dia nak risaukan? Jadi kita ikut je lah undang-undang Islam. Okey. Natang apa mung ni? Okey. Silakan naik Abang Rozidi Amri. Okey, satu berita sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Jepun. PMX kita berada di Jepun sekarang ini dan walaupun masih lagi menggigit jari mengharap bahawa mereka boleh jadi sebahagian daripada kerajaan kan. Diorang masih lagi meroyan nak jadi kerajaan, tapi PMX ni terus buat kerja ke sana ke sini kan. Nah, PMX dan PM Jepun gesa reformasi Majlis Keselamatan PBB. Kan. Walaupun dia duduk McD je bagi dia. McD, KFC, Starbucks. Sama lah macam lebay dia tu. Tapi kalau bab Mercedes, Facebook, Instagram tak ada masalah kan. Jadi inilah puak-puak yang kalau dia buat tak apa, kalau orang lain buat semua salah. Mana Pakcik Rozidi ni tak naik pun. Saya invite lagi sekali. Abang Rozidi, sila naik Abang Rozidi. Kenapa puak-puak walaupun ni tak berani korang ni sembang kencang dekat belakang tapi tak berani. Korang sembang belakang kencang, korang komen macam-macam tapi korang tak berani. Saya heran betul lah puak-puak korang ni. Apa dah jadi dengan keberanian muhajidin, para pejuang Islam ni? Come on. You are better than that. Kalau kita nak berjuang dulu dengan hujah. Sama macam YB viral yang penakut tu. Bila dijemput oleh YB Rafizi, dicabar oleh YB Rafizi, tiba-tiba menolak pula. Takut kena saman. Yelah, banyak sangat mengata orang, banyak sangat buat fitnah. Itulah dosa yang kita tengok. Bila banyak sangat mengata orang, dia takut dengan dosa dia sendiri kan. Jadi dia kata, ugut-ugut nak saman pula. Baguslah dah kau banyak sangat buat berita palsu, kau menghasut orang supaya benci kerajaan, benci PMX. Sekarang ni kau takut sebab apa? You semua benda pandai. Okey, Syah Ghazali silakan. Waalaikumsalam Abang Zulkifli. Syah Ghazali semua pula dah. Tak semua benda saya pandai. Ada benda yang saya tak tahulah. Tipulah kalau semua benda saya pandai. Thank you Roslan. Sekejap bimbing ada sikit lagi. So PMX sekarang ni berada di Jepun. Dan okey, disebabkan Abang Man ni dia tak pernah, dia tutup invitation. Jadi saya pun block lah. Sebab dia pun tak suka tengok saya live. Kadang-kadang saya pelik dengan Walaun ni. Dia tak suka tengok saya live, tapi dia orang masih lagi datang dan menyaksikan live saya. Saya pelik juga tau. Saya kata, kenapa kalau kau benci tapi kau masih lagi duduk kat bawah tu nak dengar. Macam tu. You semua benda pandai. Memang saya pandai. Terima kasih. Okey. Dan PMX dan PM Jepun gesa reformasi Majlis Keselamatan PBB. Anwar dan Kishida, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PM Kishida juga mengesahkan bahawa mereka akan terus bekerjasama dalam isu-isu seperti konflik Israel-Palestin, situasi di Ukraine, isu penculikan Korea Utara dan program nuklear dan peluru berpandu, situasi di Myanmar serta pelucutan dan pengawalan senjata nuklear dan penggunaan tenaga nuklear secara aman. Okey. Diorang masih lagi sibuk berkenaan dengan nak tebuk atap, masih lagi nak menjadi pengkhianat, dia masih lagi nak menjadi orang yang masuk ikut pintu belakang. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berada di Jepun, tiba di Tokyo kemarin bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun sempena 50 tahun persahabatan kerjasama. Okey. Silakan bimbing. Lawatan PMX ke Jepun lah. Dan dia ni selepas yang ni bertemu dengan itu. Kenapa orang kata suara tak ada weh? Tak ada. Lag. Baru ada suara. Mungkin lag lah. Ada setengah tempat lah. Tapi saya penuh je. Agak ni kan Walaun ni dia koyak dengan kita tau, bimbing. Dia koyak dengan kita. Sampaikan suara kita.